Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mempertemukan kita ni dalam rancangan Mutiara Hati pada pagi hari insya-Allah. Baik. Saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya bila tiba bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman kata Allah, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maka bila tiba bulan Ramadan ini, kita ni dipanggil. Kita ni disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang memanggil ni adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hujungnya tadi, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Kerana madrasah Ramadan ataupun hikmah dalam bulan Ramadan ini ialah menjadikan seseorang itu bertakwa. Dan bila kita ni sebut tentang takwa, maka takwa ini adalah hasil ataupun buah. Kita ni melakukan ibadah, hasil dan buahnya adalah takwa. Dan takwa inilah yang menentukan nasib kita ni dan kedudukan kita ni di akhirat besok. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Maka bukannya bangsa atau bangsa ini yang menjadi ukuran, bukannya pangkat itu pangkat ini, bukannya kaya ataupun miskin, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, takwanya yang akan dilihat. Maka Ramadan adalah bulan takwa. Sebab bulan lain kita ni memang melakukan ibadah seperti biasa, tapi bila bulan Ramadan, maka ada ibadah khusus, iaitu ibadah puasa. Dan kita ni tahu pada bulan Ramadan ini syaitan dibelenggu, kemudian pintu syurga dibuka luas, yakni gandaan pahala-pahalanya, dan kemudian pintu neraka ditutup. Maka ini mustahil lah. Maka inilah sebabnya juga mengapa bulan Ramadan ini lebih cepat menjadikan seseorang itu bertakwa dibandingkan bulan-bulan yang lain. Baik, jadi insya-Allah pada tajuk kali ini kita ni akan membicarakan tentang Qiyamul Lail. Qiyamul Lail, sumber kekuatan kita ni. Auda penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Qiyamul Lail ni bermaksud kita ni menghidupkan malam. Kita ni menghidupkan malam dengan ibadah, iaitu seperti solat malam. Kemudian kita ni membaca Al-Quran pada waktu malam, beristighfar, melazimi zikir dan seumpamanya. Ramai yang menganggap Qiyamul Lail ni hanyalah solat selepas tidur. Sebenarnya tanggapan itu kurang tepat. Kerana solat malam ini dibahagikan kepada dua. Yang pertama, solat sebelum kita ni tidur, dan solat selepas tidur. Kedua-duanya ni tetap dipanggil Qiyamul Lail, namun solat selepas tidur ini Qiyamul Lail yang termasuk dalam kategori tahajud. Baik. Cuma solat yang dilakukan sebelum tidur itu kualitinya tidak sama. Tidak sama seperti solat tahajud yang dilakukan selepas bangun daripada tidur. Kerana di sana adanya kesungguhan yang kuat. Ia bangun daripada tidur untuk menunaikan Qiyamul Lail. Kemudian dia melawan keinginannya untuk tidur semula. Kemudian dia bangun yang ambil wudu, lalu dia mengajarkan solat tahajud. Jadi indah heranlah kualitinya berbeza dengan solat sebelum tidur. Rasulullah SAW terkenal dengan amalan Qiyamul Lailannya. Baginda sentiasa melaziminya. Rasulullah SAW bangun pada 1/3 malam. Kerana pada waktu itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mendengar dan segala pengaduan kita ni, doa hamba-hambanya. Bukan bermakna waktu lain Allah hendak mendengar, tetapi ini sebagai waktu khusus yang Allah offer kepada hamba-hambanya. Dan saat inilah, waktu inilah merupakan waktu yang baik untuk kita ni melakukan ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebagai umat Islam, kita digalakkan untuk melakukan Qiyamul Lail kerana banyak kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hukumnya sunat, namun Islam meletakkan nilai Qiyamul Lail ini sangat tinggi dalam kehidupan manusia kerana ganjaran
yang dijanjikan dan yang dikurniakan berbeza dengan ibadah yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apapun amalan yang berbentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak kelebihannya. Demikianlah juga dengan qiyamul lail. Banyak kelebihan-kelebihan yang tertentu. Di antaranya yang pertama kita lihat. Yang pertama, ia dapat ganjaran dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salah ba'dal fardhu salatul lail. Yang maksudnya semulia-mulia ibadah selepas solat fardu 5 waktu itu adalah solat malam, yakni qiyamul lail. Sehingga Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, kata Nabi, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah mulianya orang beriman sebab menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Itulah yang membezakan nilai iman kita, nilai ikhlas kita, kesungguhan kita dan mujahadah kita, nilai khusyuk kita. Dan ini hikmah yang pertama yang kita dapat. Kemudian yang keduanya ialah qiyamul lail ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain-lain ibadah kita ni rasa dekat juga. Tetapi apabila qiyamul lail kita ni bersendirian, kita ni tengah-tengah malam kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan semuanya tidur. Kemudian isteri kita ni tidur, suami tidur, anak-anak tidur, mereka bangun untuk qiyamul lail di mana waktu kebanyakan biasa orang lalai, biasa orang melebihkan tidurnya. Bangun pun bangun sekejap, kemudian yang menyambung tidur. Sebab itulah ganjaran qiyamul lail ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila ia merasa seronok bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah pada waktu malam kesannya lebih besar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Dalam surah Al-Muzammil ayat 6 dan 7. Mafhumnya, sesungguhnya bangun beribadah pada waktu malam itu lebih berkesan kepada jiwa dan lebih jelas bacaannya. Sesungguhnya pada waktu siang engkau mempunyai urusan yang banyak. Maka perkataan wa'aqmu qila, perkataan yang kita dengar, yang kita baca itu lebih aqwam, lebih memberi kepada kita ni petunjuk, lebih menampakkan kita ni kepada kebenaran. Maka ini kelebihan orang yang menghidupkan malam dengan solat, ia akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ada banyak lagi kelebihan-kelebihan pada qiyamul lail. Barang siapa yang melazimi qiyamul lail, ia akan mengetahui makna apa yang dikatakan kebahagiaan dan kesucian jiwa. Jadi akhirnya jangan kita ni sekali-kali mengabaikan qiyamul lail. Kekalkan qiyamul lail kita ni, itulah bukti Ramadan kita berjaya. Jangan sampai kita dipanggil sebagai hamba Ramadan, iaitu apabila Ramadan berlalu kita pun tidak semangat untuk qiyam dan sebagainya. Ambillah kesempatan di bulan Ramadan kali ini. Ramadan pergi tetapi Al-Quran masih ada dengan kita ni. Ramadan pergi, qiyamul lail masih dapat kita ni lakukan. Ramadan pergi, puasa sunat masih dapat dilakukan, tetapi Ramadan pergi belum tentu kita ni dapat berjumpanya lagi. Jadi sama-sama kita berdoa dan membanyakkan la haula wala quwata illa billah, yakni tidak ada daya dan kekuatan melainkan hanya pertolongan Allah. Hatta apabila kita ni menyahut seruan azan, hayya 'alas salah, marilah mendirikan salat, kita ni sahut la haula wala quwata illa billah. Ini seakan-akan mendidik kita ni. Dalam kita ni kan melakukan sembahyang pun kita ni masih memerlukan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga pada ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam kalangan orang yang sentiasa menghidupkan malamnya dengan ibadah, mahupun pada bulan Ramadan dan pada bulan-bulan yang lain. Sekian itu saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan ada kebaikan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.